Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dunia ini ibaratnya sama dengan pasar, dan sebentar lagi sudah tidak ada orang. Dan di waktu malam semua orang kembali ke rumah masing-masing. Berusahalah supaya kamu tiada berjual beli di pasar dunia ini, melainkan sesuatu yang mendatangkan faedah di akhirat nanti. Dan orang bila dikritik, tentulah terbuka hatinya. Yang laku di pasaran akhirat nanti ialah mengesahkan Allah Azza wa Jalla pada semua kerja dan amalanmu, yakni ikhlas. Namun barang ini sangat sedikit ada pada kamu. Wahai gulam, gunakan akalmu dan jangan banyak tergopoh gapah, kerana tiada sesuatu pun yang akan jatuh ke tanganmu dengan sebab gopoh gapahmu itu. Jangan sampai engkau minta-minta terus, tidak kira di waktu petang atau di waktu pagi. Mengapa engkau tidak sabar dahulu dan terus bekerja dan beramal sehingga tiba waktu maghrib, dan engkau akan mendapat kesemua apa yang engkau minta itu. Jaga adatmu dengan Allah Azza wa Jalla dan semua makhluknya. Jangan suka menganiaya orang. Lalu engkau meminta daripada mereka apa yang bukan hakmu. Tiada bicara apapun sehingga sudah ada persetujuan pada si wakil. Maka ketika itu barulah engkau akan melihat pemberiannya. Sebelum ada persetujuannya, dia tiada akan memberikan apapun, meskipun sebesar debu sekalipun. Mereka juga tidak akan memberikanmu biar sebesar debu atau sepunjing wang, tidak sebesar lautan atau setitik airnya, melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan persetujuan Allah menerusi ilham daripadanya terus ke dalam hati mereka, ini makhluknya. Pakailah akalmu, begitulah baru dikatakan akalnya berfungsi. Tetap di tempatmu bila berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, kerana semua rezeki itu sudah terbagi di sisinya dan dengan kehendaknya. Celaka engkau dengan wajah yang macam mana engkau akan menemui Tuhan esok di akhirat, padahal engkau terus menentangnya kerana hendak merebut dunia, sedang engkau membelakangi Allah dan engkau bergantung kepada makhluknya. Engkau menduakan dia dengan meletakkan semua keperluanmu kepada makhluk dan bergantung penuh kepada mereka. Meletakkan keperluan kepada manusia adalah suatu penyiksaan bagi kebanyakan orang yang meminta, kerana mereka tiada keluar meminta orang, melainkan kerana banyak dosa-dosa mereka.
Sedikit sekali bilangan antara mereka yang berbuat seperti itu tanpa merasa benci atau terpaksa. Jika engkau meminta sedang jiwamu terseksa, engkau akan terhalang dari pemberian atau rezeki itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perumpamaan dunia ini seperti pasar. Masing-masing cuba mencari keuntungan. Penjual menjual barang yang dia meyakini akan dapat keuntungan. Pembeli akan datang memberi barang yang diyakini akan dapat keuntungan. Sama ada dia bernama penjual ataupun pembeli, semuanya nak rasa menang atau dengan bahasa lain untung. Yang datang ke kedai pun dia nak untung. Sebab itu dia sanggup pergi ke kedai yang jauh untuk mendapat lebih murah. Kerana itu keuntungan dia. Yang berniaga pun sama. Kerana itu ada yang berniaga pergi jauh pun untuk dapat keuntungannya. Dan Allah Ta'ala memang memperumpamakan dunia ini sebagai tempat jual beli. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Baik, Allah Ta'ala menyebut, bahkan Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita perniagaan, tijarah. Dan perniagaan ini sempurna dilakukan di pasar. Maka setiap orang, kata Syekh Abdul Qadir, fikirlah untuk membeli dan menjual perkara yang menguntungkan. Apakah kita berani jual benda yang menyalahi hukum? Jual dadah, jual ketum. Kita tak berani, takut nanti ditangkap. Ketakutan kita itu cuma kesannya di dunia. Bagaimana pula ketakutan kita pada Allah? Maukah kita jual sesuatu yang ada riba, sesuatu yang haram dalam Islam, sesuatu yang ada syubhah, sesuatu yang kita akan dipertanggungjawabkan akhirat kelak? Sama juga pembeli. Berani tak pembeli beli dadah? Tak berani. Kalau dia tahu undang-undang. Atau beli benda-benda yang bahaya, beli senjata api misalnya, dia tak ada lesen. Penjual takut nak jual, pembeli pun sebenarnya takut nak beli. Sebab kita memastikan kita beli benda yang tak menyalahi undang-undang. Baik, kalau undang-undang untuk manusia kita takut sebegitu, bagaimana undang-undang Allah? Lalu kita tak beli benda-benda yang haram, benda-benda yang berdosa kita. Sebab itu dalam Islam, hukum muamalah paling besar, paling banyak. Kita belajar kitab fiqh. Bermula daripada kitab At-Taharat, sampailah kepada kitab Al-Wusli, kitab At-Tayammum, sampailah kitab As-Salah, sampai kitab Siyam, kemudian kitab Zakah, kemudian kitab Haji, kemudian kitab I'tikaf. Sekian-sekian kitab. Masing-masing ulama menyusun dengan kaedah mereka. Jadi kita masuk satu bab disebut sebagai Kitabul Buyu', kitab dalam bab jual beli, atau dinamakan juga sebagai muamalah. Maka kita mula lihat perbincangan yang panjang lebar, daripada berkait dengan syarat jual beli, rukun jual beli, rukun dan syarat jual beli, sehinggalah barang-barang yang boleh dibeli, barang-barang yang tak boleh dibeli, harga yang dibenarkan, harga yang tak dibenarkan. Satu hukum muamalah yang luas dalam fiqh Islam. Sehingga ada ulama' mengenai kitab yang berasingan Al-Mu'amalatul Maliyah, Al-Mu'amalatul Masrafiyah, muamalah harta, muamalah perbankan, muamalah itu, muamalah ini, banyak. Sehingga ada fatwa tentang muamalah. Ia satu ilmu yang luas, supaya umat Islam tidak tergelincir waktu mereka bermuamalah, supaya mereka tidak terjebak, yang pertama, dalam riba. Yang kedua, mereka tak terjebak dalam bab al-qimar, perjudian. Yang ketiga, mereka tak terjebak dalam al-gharar, penipuan, pembohongan. Kita tak nak riba, tak nak riba. Walaupun kita suka sama suka, riba dosa, haram. Dan kita tidak nak bersifat qimar, perjudian. Walaupun suka sama suka, namanya judi, diharamkan.
Dan kita juga tak nak sifat jual beli tadi ialah gharar. Gharar yang ini satu bentuk pembohongan. Gharar, dan demikian juga kita tak nak satu bentuk jihalah atau jahalah, hidden. Satu benda yang tersembunyi, yang tidak kelihatan pada akad, pada syarat. Ia tersembunyi. Dan ramai orang tertipu dengan promotion, dengan tarwij atau pelarisan tersembunyi. Kononnya 80% potongan. Kita pun beria pergi. Sebab potongan 80%. Rupanya 80% potong cuma satu item je. Yang lain semua tak potong. Ini dinamakan jahalah, dibuat hidden. Sehingga kita kan ada sifat malu dalam muamalah. Kita terperangkap. Kadang-kadang musak kita dijual durian RM2 sekilo. Kita belagi rupanya durian yang buruk yang letak kat bakul tu RM2 sekilo. Yang lain semuanya RM25, RM40. Dah kita dah duduk situ, kita pun malu. Dia buat hidden. Tak kira iklan banyak benda-benda yang bersifat jahalah, suatu ketidakpastian. Tak pasti benda tu. Maka semua bentuk 4 jenis muamalat itu diharamkan. Riba ke, judi ke, penipuan ke, atau sesuatu yang bersifat jahalah, hidden. Yang kita mungkin keliru benda tu. Termasuk yang kita katakan, dia kata ini tekek bermula dari. Atau benda yang hidden juga kita tak tahu, why start last, selagi mana ada stok dia. Kita pun tak tahu ada stok atau tak ada stok. Dan dia pun tak beritahu, dia cuma iklan selagi mana ada stok. Barang RM1 satu. Kata dia buat star kecil selagi ada stok. Pada stok dah lama habis dah. Kita pun pergi. Dah parking kereta pergi. Bila tak saya nak tanya barang RM1, dah habis lama dah cik. Kenapa tak beritahu? Kenapa tak beritahu? Lihat bagaimana dia sembunyikan benda tu. Mewujudkan satu bentuk jahalah. Dan demikian juga bentuk muamalah yang tidak beritahu fungsi sesuatu perkara, kecacatan suatu perkara. Akhirnya juga akan merosakkan muamalah. Dia jual satu barang, kita tengok barang tu bagus, tapi kita tak tahu fungsi dia apa. Atau tak diberitahu semua fungsi. Sehingga kita tak tahu penggunaan, lalu kita membuang atau tak guna. Ini Islam menyusun bentuk muamalah. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut dalam makna kesufian. Tadi saya sebut makna dalam fiqh. Makna kesufian dalam hidup ni tuan-tuan, biar kita sentiasa buat benda yang untung kita. Untung di mana? Di sisi Allah. Sebab kita menagih bayaran di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Muamalah yang kita sebut fiqh tadi, kita menagih bayaran ataupun keuntungan di sisi manusia. Lalu sebab manusia beli, kita pun kumpul kekayaan. Tapi dalam muamalah kita, ibadat kita pada Allah, kita menagih pahala hanya di sisi Allah. Kerana itu kata Nabi SAW, Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan, atau man shama Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, perkataan ihtisab. Ihtisab yakni mengharap pahala di sisi Allah, bukan orang lain. Iman yakin dia kepada Allah, dan ihtisaban, dia nak harap pahala cuma dari sisi Allah. Maka ini perniagaan yang kita nak buat. Waktu mana kita buat baik, waktu mana kita melakukan amal soleh, kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Saya senyum pada orang sebagai satu sedekah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Kalaupun dia tak senyum balik, saya beri salam pada dia, mengharapkan pahala di sisi Allah. Walau dia mungkin tak jawab, saya memberi walaupun dia tak nak beri pada saya. Saya menghubungkan silaturahim, menghubungkan persahabatan, walau dia memutuskan. Maka saya berfikir keuntungan di sisi Allah. Saya tak tipu walau ditipu saya. Saya mengelakkan diri daripada memarahinya walau dimarahi saya. Saya mengelakkan diri daripada maki dia walau dimaki saya. Kenapa? Sebab saya mengharap pahala di sisi Allah. Maka hidup kita sebagai pasar ni tuan-tuan,
Yang sampai masa kita semua akan balik. Sampai masa aktiviti itu akan berhenti. Sebab tutup pasar atau sebab kita tak ada dah. Tapi sepanjang kita berada di pasar dunia ini, kita dah untung banyak. Kita akan bawa pahala yang banyak. Kita membawa anugerah di sisi Allah SWT. Sebab itu dalam hidup ini, tuan-tuan fikirlah semuanya. Yang kita buat ni untung ke? Hari ni kita dengan anak-anak kita, untung tak? Kalau kita ajar anak kita menyanyi, berkaraoke, menari, untung apa? Kalau kita cuma ajar anak-anak kita bermain dengan kita, untung ni kat mana? Ajarlah anak mengaji. Ajarlah anak untuk ke masjid, ke surau. Ajarlah anak untuk mencintai ulama. Ajarlah anak untuk takutkan Allah. Ajar anak untuk takutkan neraka, harapkan syurga. Tuan-tuan, kita keluar sebagai seorang ayah nanti, dalam keadaan kita dapat pahala banyak di sisi anak kita. Kalau kita ni suami, kita buat apa? Kita ke hulu, ke hilir, bawa bini kita. Untung banyak ke? Kalau saya dah bahagikan dia, yelah, kita kira untung banyak ke? Dan kadang kita tak cegah maksiat dia buat. Kita tak dorong dia menjadi ahli ta'at. Kita tak pelihara solat dia. Sedangkan Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salah, suruh isteri kamu, suruh keluarga kamu solat. Pesan bini kita, awak ni sibuk-sibuk buat kek pun, waktu solat dulu. Awak sibuk jaga restoran, waktu solat tu jaga. Awak ni sibuk pergi camping, barang tu, barang ni. Tak apa, jual nak berniaga. Waktu solat baliklah. Jangan duk jual Tupperware sampai habis waktu solat. Jangan duk jual ni, katalog ni. Sampai lupa solat dan sebagainya. Makin ni peranan suami. Dan tanggungjawab suami paling besar untuk memastikan anak isteri ni masuk syurga. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah isteri dan anak-anak kamu daripada api neraka. Maka sepanjang saya jadi suami dia, jadi bapa pada anak-anak saya, sepanjang saya ada, maksudnya selagi saya hidup lah, saya telah menjadikan dia bebas daripada neraka Allah. Sebab saya dah beri panduan tutup aurat bila keluar rumah. Saya perkenalkan kepada dia mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Mana dia boleh salam, mana dia tak boleh salam. Mana dia boleh sembang, mana dia tak boleh sembang. Mana yang dia boleh berkhalwat, mana dia tak boleh khalwat. Maksud khalwat di sini ialah berduaan dengan maksud tidak boleh tidak membawa kecurigaan. Dan kalau dia ni adik-beradik, dia nak duduk dua, tak apalah, adik-beradik. Tapi kalau dia cuma ipar duai, maka jangan kita biarkan mereka berduaan. Kerana itu khalwat yang dilarang, yang diharamkan. Dan kadang kita tak ada rumah, kita lelaki tak ada rumah, adik ipar kita datang. Kita pula yang suruh tak apa, masuk je, kakak kau seorang je duduk. Padahal hukumnya dilarang dalam Islam, bahkan diharamkan. Sabda Nabi SAW, iyakum waddukhula ala nisa. Faqama rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aita alham? Qala alhamu maut. Qala alhamu maut. Kata Rasulullah, jangan kamu masuk menemui wanita. Jangan masuk nak sembang wanita, duduk wanita. Lalu seorang lelaki Ansar bangun, ya Rasulullah, kalau dia itu adik ipar dia, maksudnya lelaki itu adik ipar pada isteri. Jadi kita isteri kita ni, lelaki ni adik kita, adik ipar bini kita. Lalu kata Rasulullah, itulah yang membinasakan. Sebab yang ni yang biasa masuk keluar tanpa halangan ni. Al-maut. Ini kita tengok. Kadang-kadang yang berzina ni, sepupu sendiri, adik ipar, kakak ipar. Kerana kita tak jaga keluar masuk. Dan berdua-duaan. Kadang-kadang kita pun tak kisah. Isteri kita suruh bonceng motor dengan adik ipar lelaki kita. Naik motor dia, tu adik aku tak apa. Walau dia diharamkan dalam Islam. Dan kita tuan-tuan, bukan sekadar kewajiban kita beritahu isteri kita tentang batasan aurat, tentang solat. Kita juga kena perkenalkan pada dia mana lelaki yang boleh dia duduk berduaan. Yang boleh dia bersembang, yang boleh dia bersalah. Mana yang tak boleh. Mana yang tak boleh.
Mana yang kita tak boleh biarkan malaikat kita menanggung dosa. Maka ini antara peraturan, ini antara hukum yang kita kena tahu. Allahumma illa melainkan dia bermuamalah dengan muamalah yang diizinkan dalam ruangan yang tidak mencurigakan. Katakan misalnya, ni takut ipar dia jaga restoran, ada ipar pun datang. Dan kadang ruang terbuka, maka tak salah. Ni kita sebut ruangan tertutup. Ruangan muamalah terbuka, bini dia berniaga kat pasar. Dia pun suruh adik dia pergi jumpa kakak kau tu, beli tu. Ruangan terbuka, maka itu tidak salah. Pertama muamalah, yang kedua ruangan terbuka, tak ada kekeliruan. Tak ada kecurigaan. Yang kita sebut ni tuan-tuan ialah ruangan tertutup. Berdua-duaan. Kalau lelaki tu adik pada perempuan tu, berduaan, maka dia tak ada perkara mencurigakan tu adik dia. Tak ada masalah apa-apa. Ini dari sudut hukum akal. Jadi sepanjang saya jadi suami, saya meraih pahala banyak di sisi isteri saya. Sama juga isteri, sepanjang dia jadi isteri, sebelum suami dia mati atau dia mati, dia buat semua benda yang menguntungkan dia. Dia taat suami dia dengar suami dia patuh suami dia. Bukan dia sentiasa mencadangkan yang baik-baik pada suami dia. Dia menasihat dengan nasihat yang baik pada suaminya. Pahala dia banyak. Dan disebut dalam hadis, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana isteri yang mati dan suaminya redha, maka dia masuk syurga. Ada seorang hamba Allah, perempuan, bila dia berada dalam keadaan dan nazak, maka keluarga terdekat ajar mengucap. Sehingga seorang berkata kepada ayah dia ni, yang suami pada wanita ini, dia kata, ayah kena redha mak sebelum mak pergi. Redha dia. Maka si suami datang lalu berkata, wahai isteriku, aku telah meredaimu dan mengampunkan segala kesalahanmu. Sepanjang kamu bersamaku, akhirnya Allah mudahkan dia mati. Isteri, tuan-tuan, kalau dia mendapat redha suami, dia mati mudah. Matinya husnul khatimah. Sebab itu kita cadangkan, mana-mana orang yang berkahwin, dia nampak isteri ni keadaan nazak, dalam keadaan tertentu, pergi dekat dia, maklumkan keredaan. Yang sepanjang ayang bersama saya, 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, abang redha awak isteri yang baik, isteri yang solehah, yang berbakti, yang walaupun ada yang awak buat abang tak suka, abang dah maafkan, dah ampunkan. Ini kalau isteri dia adalah nakal-nakal sikit dia, redha ampun, insya Allah mudahkan kematian. Apatah lagi kalau isteri ni memang baik, sepanjang awak doa saya, tak pernah saya kecil hati, tak pernah saya bersedih melainkan awak gembirakan saya, tak pernah saya susah melainkan awak senangkan saya, tak pernah saya dalam keadaan kegelisahan melainkan awak tenangkan saya. Ya Allah, aku redha isteriku ini, ya Allah. Niscaya dia akan mati dengan mudah, dengan cepat, dengan baik. Tetapi ini dia kegembiraan kita. Sewaktu kita hidup, kita mencipta keuntungan yang besar di sisi Allah. Ingat, setiap manusia keliling kita itu ialah amanah Allah. Kita bernama suami, kita bernama ayah, kita bernama atuk. Kita yang bernama isteri, kita yang bernama mak, kita yang bernama nenek. Semua orang sekeliling kita ni amanah Allah pada kita untuk kita mencetak pahala kita. Kawan-kawan pun bila kita dekat nak mati, Allah, dia ni kawan yang baik. Ini yang kawan yang tak pernah tinggalkan kita waktu susah. Ini yang kawan suka doakan kita. Ini kawan yang cakna pada kita. Ya Allah, aku menyaksikan kebaikannya. Maka dia mati dengan baik. Ini disebut dalam hadis. Waktu para sahabat memuji sahabat yang lain, orang ni bagus dan sebagainya, kata Nabi SAW, wajib dia masuk syurga. Seorang bila disaksikan oleh orang beriman akan kebaikannya, maka wajib dia masuk syurga. Bukan orang ni mengampu ke apa, tak, memang dia orang baik, orang soleh. Kan itu tuan-tuan, sunat kita menyebut kebaikan orang mati, sunat. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang mati kamu. Kenapa sebut kebaikannya adalah doa dan sebut kebaikannya adalah penyaksian? Sebab tu tuan-tuan, kita nak kawan-kawan kita yang dia saksi kebaikan kita. Bukan supaya dia masuk upload dalam internet je, bukan itu. Saksi dia di hadapan Allah. Bila mana kita buat baik, boleh tak ustaz, saya buat baik supaya dia jadi saksi di hadapan Allah bahawa saya buat baik. Kita katakan boleh. Dan itu memang disyariatkan. Sebab itu kalau kita buat amalan, kita nak tunjuk orang ni supaya orang ni jadi saksi di hadapan Allah. Saya buat baik.
Bukan sebab orang tu nak suruh orang tu puji kita, tak. Dia jadi saksi. Kita melakukan amanah. Tak ada duit, kita pun derma. Sahabat kita tengok, saya nak suruh dia tengok. Untuk apa? Dia saksi kebaikan saya kerana Allah. Saya tolong orang ni, saya panggil sahabat saya, jom ikut saya nak tolong seorang fulan bin fulan. Untuk apa saya ajak dia untuk saya gelima? Bukan. Dia jadi saksi di hadapan Allah. Kalau nanti saya mati, dia akan menyebut penyaksian itu. Sebab itu tidak salah bila kita buat baik, tunjuk orang. Ini tujuan dia jadi saksi di hadapan Allah, bukan kerana untuk dia puji kita. Kita tak nak dipuji kita, dia jadi saksi di hadapan Allah. Dan kita telah menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Inilah kehidupan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai pasar. Jadi orang yang paling untung yang berada di pasar dunia ini ialah orang yang ikhlas pada Allah. Sebab itu beliau menyebut orang yang mengesakan Allah. Apa maksud mengesakan Allah di sini? Yang ikhlas kepada Allah. Yang buat semuanya kerana Allah. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, orang ni tak ramai. Tapi kalau orang ni tak ramai, kita nak buat macam mana? Ustaz tak ramai, saya tak masuk. Bukan. Bila kita sebut tak ramai, maka berharaplah kita menjadi orang tu. Dan berdoalah kita untuk menjadi orang tu. Dan ikutlah contoh orang yang sedikit ini. Macam kita tengoklah, yang juara kan seorang je, seorang dua je juara. Orang yang kaya pun tak ramai. Ni je yang kaya. Tapi apa sikap kita orang bawah ni? Kita nak jadi kaya macam ni. Dan kita ikut cara-cara dia. Yang jadi juara tak ramai. Ya, dalam satu pertandingan juara cuma seorang. Pingat emas satu je. Habis kita ni, macam mana? Sikap kita yang juga peserta-pesertanya, kita terus mencontohi sang juara. Dan berharap nanti kita pula yang juara. Lalu kita pun mencuba sebagaimana dia cuba. Akhir banyak mana orang, tuan-tuan, kalau kita sebut sukan Olimpik lah. Sukan Olimpik. Dia masuk kali pertama, patah kaki. Tak Johan. Kali kedua dapat tempat sekian. Dia masuk kali keempat, kelima baru juara. Tapi dia tak pernah putus asa mencuba. Sama juga bila kita tahu, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, orang ikhlas ni tak ramai. Sebab itu disebut dalam kalam ulama yang mulia. An-nas kulluhum halka illa al-alimun. Manusia semua binasa, melainkan orang alim. Wal-alimun kulluhum halka. Dan orang alim pun musnah juga, melainkan amilun yang beramal. Dan al-amilun yang beramal juga halka, musnah, melainkan mukhlisun, illa al-mukhlisun, melainkan orang yang ikhlas. Dan kata ulama, wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang yang ikhlas sentiasa dalam bahaya. Kenapa? Sebab dia akan berubah. Ni ikhlas ni, lepas tu tukar. Dia lebih cepat tukar warnanya. Dia lebih cepat tukar rasanya. Lebih cepat daripada makanan yang basi tu. Itu kan kalau makanan pagi okey, petang masam basi. Atau air jus ni misalnya, air soya lah, pagi okey sedap, masuk tengah hari dah jadi masam. Kita pun sama ikhlas ni. Pagi ikhlas, belum masuk tengah hari pun keluar masjid dah ikhlas dah. Keluar masjid baru lagi dia cepat. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang ikhlas ini memang dalam bahaya yang besar. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir menyebut orang ikhlas ni tak ramai, sikit, habis kita nak buat apa? Kita buat macam orang ikhlas. Lagi kita doa pada Allah untuk jadi macam orang ikhlas. Ya Allah, jadikan aku orang ikhlas. Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Jadikan aku orang yang diikhlaskan olehmu. Allahumma ja'alni minal mukhlisin. Dan jadikan aku orang yang benar-benar mengikhlaskan diriku. Doa. Dan syaitan paling takut sekali dengan orang ikhlas. Sebab itu Allah menceritakan kata-kata syaitan. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan ku sesatkan semua melainkan hamba-Mu yang ikhlas. Aku tak boleh buat apa. Inna ibadi laisa alaika sultan. Inna ibadi laisa alaika, kata Allah, inna ibadi, hambaku, laisa laka alaihim sultan, kamu tak ada kuasa. Ibadi siapa? Yang ikhlas. Jadi tuan-tuan, sibukkan diri di pasar dunia ini dengan melakukan amal soleh dan kuatkan keikhlasan kita.
dengan berdoa, dengan bersungguh-sungguh, dengan mengikuti jejak langkah orang ikhlas. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, guna akal. Jangan gopoh gapah. Sesuatu yang memang milikmu, dia akan datang pada waktunya. Gopoh gapah tidak akan mempercepatkan waktu, tidak akan mempercepatkan masa, tidak akan mempercepatkan rezeki kita. Bila disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Gopoh gapah itu sifat syaitan, dan sifat berhati-hati itu ialah sifat Allah. Apa maksud gopoh gapah? Tuan-tuan, kita kena beza gopoh gapah ni. Dalam perkara ukhrawi akhirat, kita kena ada sikap berlomba-lomba nak buat. Dengan bahasanya macam gopoh gapah juga. Maknanya cepat-cepat. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u, bersegeralah. Fastabiqu, berlombalah. Bukan Allah Ta'ala sebut tentang sifat orang yang berjaya, bahawa mereka ini berlomba-lomba buat baik. Berlomba. Baik, kita ada dua benda atas dunia ni. Benda akhirat, benda dunia. Benda akhirat, tuan-tuan, memang kita kena segera buat. Bersungguh-sungguh buat. Bukan menunjukkan perlombaan. Kerana setiap kali kita dapat sesuatu kerana sifat berlomba, kita bersungguh-sungguh, melainkan kita akan dapat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, seterusnya. Tapi benda dunia kita kena tengok. Benda dunia boleh tak kita nak berlomba-lomba dapat? Ni pelancaran kasut Nike baru, atau ni pelancaran iPhone baru, iPhone 14. 13 pun tak sebab 14 meloncat dia. Ni beratur panjang. Boleh tak macam itu? Maka kita tak. Jangan. Kerana ini tidak menguntungkan apa-apa. Lomba. Ni orang nak buat lah ni peraduan tertentu. Peraduan ni, siapa yang paling cepat dia dapat kereta, katakan. Buat peraduan. Kita pun berlari sampai bertolak, bertumbuk. Maka kita kata jangan. Kenapa? Kerana ukhuwah kita dan sesama kita lebih tinggi daripada benda itu sendiri. Lebih tinggi, jangan. Tuan-tuan, kalau ada orang campur duit, berebut, kita takkan berebut. Takkan berebut. Habis tak apa kau orang campur gula-gula, budak-budak. Tak tahu untuk bermain-main sikit-sikit, tak apa. Setengah ulama' sebagaimana disebut dalam kitab Fiqhul Manhaji, dalam Kitabun Nikah, dalam bab kait dengan walimah, kadang-kadang nak jadi happening mandi kahwin tu, ada orang tu ambil gula-gula campur, budak-budak berbubuk saja main-main. Maka itu tak apa. Tak tujuan dia main-main berebut tu. Dia bukan bersungguh. Jadi tak akan pukul orang. Saya ingat zaman saya kecil dulu, bila bersunat. Sunat ni pun buat mandi macam kahwin orang dulu. Adalah orang tu ambil gula-gula pun campur. Kita pun berebut. Tapi kita tak gaduh berebut. Habis takkan kan kau jenis setengah orang kafir kalau dikahwinkan dicampur bunga. Supaya orang berebut. Kononnya yang dapat tu dapat jodoh. Kononnya lah. Akhirnya dapat tu yang dah ada jodoh. Bini dia turun tenang dia. Sebab bercemburu. Dia kena orang bujang yang sambut bunga. Baik, kalau orang Melayu pun buat budaya, contohlah saya katakan. Contoh berebut macam gitu. Saja nak campur bunga biar orang berebut. Pertama, benda tu tak ada i'tikad. Salah kalau kita i'tikad. Yang kedua, salah kalau kita tujuan nak ikut orang kafir. Tapi saja kita nak main-main, tak ada masalah. Kalau orang kafir buat satu mainan, kita pun ikut cara itu, maka tak salah kalau kita pun niat main juga. Bukan niat menyerupai dia, nak main. Kalau berebut benda yang saya katakan cuma suka-suka, tak ada hal. Tapi kalau berebut menimbulkan perbalahan, maka haram. Contoh dicampur duit, maka orang berebut. Sehingga bergaduh. Sehingga Nabi SAW menyebut di akhir zaman kelak, ada satu sungai akan kering, lalu mengeluarkan emas yang banyak. Maka kata Nabi SAW, setiap 100 orang yang hidup cuma seorang. Kalau kamu berada di situ, maka jangan kamu berebut. Jangan kamu ambil. Jangan ambil oleh sikit. Jangan ambil. Sebab ada orang tu asal niat nak ambil sikit. Aku nak sikit je. Tetapi orang lain takkan benarkan dia ambil sikit. Akhirnya bertumbuk mati. Berbunuhan. Ini akan berlaku di akhir zaman. Perebutan kekayaan. Kata Nabi SAW, kalau kamu ada di situ, jangan kamu terlibat. Baik. Saya sebut kita ada dua benda, tuan-tuan. Kita ada benda dunia, benda akhirat. Kalau benda dunia ini kita berebut dengan makna bersungguh-sungguh sampai gaduh berbalah, maka jangan.
Kalau benda dunia ni, kalau berebut tu sekadar main-main ketawa, tu silakan, itu mainan je lah. Berebut kursi, orang main kursi, berebut kursi. Pusing, berebut. Maka itu cuma main-main gelak-gelak, itu tak ada masalah. Permainan yang tidak menimbulkan permusuhan dan tidak mewujudkan kemudaratan, maka ini tidak diharamkan oleh Islam. Sebab memang tujuan main ini nak suruh seronok. Yang kita sebut ni, tuan-tuan, yang berebut sampai kita bergaduh, berbalah. Putus adik-beradik. Putus kejiranan. Itu belum cerita putus tangan, putus kaki. Yang mula ni seputus. Maka ini diharamkan dalam Islam. Maka kalau kita nampak dunia tadi ada sifat macam tu, maka jangan kita dekati. Jangan kita gopoh gapah untuk mendapatkannya, kerana Allah akan ganti lebih baik. Orang yang menolak dunia kerana mengelakkan permusuhan dan perbalahan, Allah ganti dia lebih baik. Kadang-kadang kita adik-beradik ni dalam bab pesaka, kita pun memang layak pesaka, tapi tengok ada ni abang yang kerakeng sikit ni. Dia memang duduk dimang dia je ni. Dia berkata, ni memang ayah wasiatkan aku ni semua. Aku dah mimpi ayah cakap, ni kau punya semua. Mimpi. Bermulalah mimpi dia. Loh, ni tak mimpi-mimpi pun ni. Mimpi lah apa lah. Dia setengah keluarga gaduh. Tapi dia ni tahu. Apalah, dah abang niat nak ulung semua, tak apa bang. Tu hak saya bang, tapi saya halalkan bang. Saya beri pada abang. Contohlah dah bang. Tentu tidak dia bertolak ansur dengan dunia yang berebut, yang boleh menyebabkan perbalahan sebagainya. Melainkan Allah ganti dia lebih baik. Manakala orang yang mengambil dengan cara rebut dan bukan hak dia, maka dia tak akan dapati fungsi benda tu. Kita tak apa-apa pun keberkatan. Sebab itu dunia ni tuan-tuan jangan berebut sampai kita gaduh, jauh sekali putus yang silaturahim. Sebab secara sunnatullahnya, siapa yang menolak dunia demi menjaga apa yang lebih utama, silaturahim, bukan nak jaga agama dia, melainkan Allah akan ganti lebih baik. Ustaz ni, Ustaz, projek ni kalau kita rasuah baru dapat ni. Oh, projek ni Ustaz, kalau saya dapat mau 3 masjid saya boleh buat. Tapi nak dapat kena rasuah. Kita orang bersaing rasuah. Kita kata jangan. Kalau kamu tolak rasuah, kan takutkan Allah, melainkan Allah ganti lebih baik. Yang dapat tu belum tentu dia untuk. Itu belum cerita dosanya akhirat kelak. Itu antara begitu muamalah kita dengan hal-hal dunia. Sebab itu kata Syam tu, dia guna akal. Apa maksud guna akal? Dalam Quran, kalau kita tengok, akal tidak disebut secara namanya, tapi disebut secara sifatnya. Apa maksud sifat? Fungsi, berfungsi. Allah sebut dalam Quran, afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal, tidak berfikir. Afala tatafakkarun, apakah mereka tidak mengamatinya. Afala tatafakkarun, apakah mereka tidak tafakkur tentang ini. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah peringatan wahai orang ada akal. Allah bila sebut akal dalam Quran, mereka Allah kata dia berfungsi atau tidak. Allah tak sebut akal dengan kata nama, tetapi dengan kata sifat. Untuk menunjukkan akal tak guna kalau tak bersifat, tak kita katakan berfungsi. Sekadar ada akal tapi tak reti fikir, ini bukan akal. Akal dia kena fikir. Tuan-tuan, antara macam mana cara kita fikir? Pertama, kita kalau fikir dia kena ada asas dia. Siapa pun berfikir, kalau kita belajar ilmu pemikiran ni tuan-tuan, mesti dia ada asas bagaimana stages peringkat kita berfikir. Fikir yang pertama cara orang beriman ni, orang bertakwa, ialah berfikir sebagaimana Al-Quran mewahyukan pada kita. Berfikir pada asas ilmu Quran. Maka kita jadi betul. Fikir Quran ajar kita dunia ni sementara, akhirat kekal abadi, ada syurga, ada neraka. Ini kita fikir. Maka kita betul tindakan. Kita tak akan ikut hawa nafsu. Kemudian berfikir dengan sunnah Nabi SAW. Waktu mana kita nak makan, mana dulu aku nak start ni, datang sunnah Nabi ajar kita berfikir, makan yang dekat. Makan yang dekat. Aku nak start makan macam mana ni? Nak buat tu ke nak buat ni? Datang hadis Nabi ajar kita doa dulu. Kul bismillah, baca bismillah dulu. Lalu kita berfikir berdasarkan pada hadis Nabi. Macam mana aku nak duduk ni? Datang hadis Nabi ajar cara kita duduk. Nak makan berdiri ke, nak makan berjalan ke, nak makan berlari ke, nak makan sambil lompat jauh. Datang hadis Nabi ajar. Yang mana boleh makan berdiri, yang mana boleh makan duduk. Maka semuanya cara kita berfikir. Kita dengan isteri kita, nak buat apa ni isteri kita ni, misalnya. Isteri kita pun sama, dia macam nak buat pada suami. Fikir dia biar, pertama daripada wahyu Allah, yang kedua daripada sunnah Nabi. Maka dia akan selamat dunia akhirat.
Yang ketiga, kita berfikir cara orang soleh berfikir. Sebab tu kita nak ikut orang soleh, kita tahu macam mana dia berfikir. Lalu, waktu mana dia berfikir, kita mencontoh cara dia berfikir. Dia mengelakkan permusuhan, dia mengelakkan perbalahan. Dia berfikir yang besar-besar. Dia berfikir yang utama. Ini pemikir-pemikir yang agung. Berfikir. Kemudian berfikirlah dengan cara orang yang sudah pun berjaya. Sebab orang berjaya ni fikiran dia positif. Jangan berfikir dengan orang yang tak berjaya. Fikir dengan, tuan-tuan tengok siapa yang berjaya, berfikir cara dia. Dia, kalau seorang businessman yang bagus, kita belajar fikir cara dia. Sebab dia sudah melalui semua pengalaman pemikiran dia. Tak apa, awak memang rugi dulu. Setahun dua kalau berniaga memang rugi. Lepas tu, kita pun berfikir macam dia. Kita pun berjaya. Tapi kalau kita fikir cara kita, tak naklah berniaga rugi je. Baru setahun dah rugi dah, give up dah. Sampai bila kita tak berjaya? Berfikir cara orang berjaya. Siapa pun yang duduk dengan orang berjaya dan dia berfikir cara mereka, melainkan dia akan berjaya macam mereka. Dan dia akan lalui kesusahan tadi dengan kuat. Sebab tu tuan-tuan, jangan berfikir cara orang gagal. Orang gagal ni, dia ni angat-angat tiap ayat. Angat tiap ayat. Buat sikit rasa gagal, tak nak. Tak nak, duk pindah-pindah. Jangan fikir cara dia. Fikirlah cara orang yang berjaya. Ini cara kita fikir. Tetap fikir berdasarkan Quran. Tetap fikir berdasarkan hadis Nabi SAW. Tetap fikir macam mana orang soleh berfikir. Kemudian yang keempat, tetap fikirlah macam mana orang berjaya. Kalau dalam rumah tangga, kita baru nak kahwin. Macam mana nak fikir nak? Baik dah ambil perintah Qurannya, perintah hadisnya, orang solehnya. Cara orang-orang yang dah kahwin sampai 70 tahun, 80 tahun. Haji nak tanya, si Haji siapa boleh kahwin 80 tahun? Apa rahsianya? Dia pun kata rahsia saya. Kalau bini saya marah, saya tak jawab. Ambil ilmu tu. Marah jangan jawab. Kita tanya bini dia pula. Awak ni macam mana? Apa rahsia boleh duduk lama? Saya kalau suami saya suruh apa, saya buat. Antara mereka ni, kita pun ambil rahsia ni. Lalu kita pun berfikir macam orang dah berumah tangga 70 tahun, 80 tahun. InsyaAllah kita pun sama. Tapi kalau kita nak fikir, kita nak cipta pemikiran sendiri, lebih banyak tergelincir daripada betul. Kita dah tak ada pengalaman kahwin, baru nak kahwin. Kita berfikir berdasarkan drama Korea. Habis kita jam. Sebab drama Korea ke, drama apa, dia cuma bercinta, lepas tu dia tak jadi kahwin. Ataupun adegan kahwin tu mungkin 2 minit je. Yang lain semua adegan cinta. Jadi, last kali kita pun kahwin 2 minit juga. Bercinta 8 tahun, kahwin 2 minit. Habis, rumah tangga. Sebab apa? Dia fikir cara orang fasik. Sebab tu tuan-tuan tengok. Ya kita tengok lah. Baik nama artis, baik nama selebriti. Rumah tangga mereka mesti tak lama. Bukan kita doakan, tapi itu yang Allah tunjukkan. Apa cacatnya dekat rumah tangga mereka? Apa cacat rumah tangga mereka? Mesti ada kecacatan dia. Nak kata tak lawa, lawa. Nak kata tak romantik, dia punya ayat pick up line dia sampai ke langit. Buat komoh pick up line. Kita tanya yang kahwin 70 tahun, tak ada pick up line pun. Tak ada. Dia ni cakap tegak je. Tapi bahagia. Kadang-kadang tak pernah candlelight, tak pernah. Tak pernah makan lilin. Itu pun masa blackout pernah makan. Masa blackout. Makan berliling tu. Ni tiap-tiap malam makan lilin ni, candlelight. Tiap-tiap malam. Romantik kau nak. Kita punya ayah kita tak pernah candlelight. Kalau pernah pun masa blackout. Masa blackout tu. Berliling depan. Tak fikir romantik pun sebab tu je cahaya yang ada. Tapi mereka bahagia 70 tahun, 80 tahun. Beranak, cucu, cicit. Jadi tuan-tuan fikir pada orang yang berjaya. Sebab tu ramai hari ini antara faktor kegagalan rumah tangga. Antara. Kita tengok kadar percantikan. Sebab mereka semua menggunakan cara berfikir artis, filem waktu membina rumah tangga mereka. Makanya habis. Tuan-tuan, rumah tangga ni dia ialah bersifat realistik berbanding kita katakan perkara yang kita fikirkan. Yang kita fikir rumah tangga, imajinasi yang melampau akan meruntuhkan rumah tangga kita. Sebab rumah tangga ni satu benda yang realistik. Kata ada sahabat saya bila dia kahwin, abang dia berbisik kat telinga dia. Rumah tangga ni kau jangan fikir pelik-pelik sangat. Kau jangan fikir macam indah belaka. Jangan. Ni baru kahwin. Jangan. Rumah tangga ni awak kena realistik. Di situ ada marah, ada benci. Sebab orang yang berkahwin kan dia fikir sayang je. Sayangnya.
Semua benda sayang. Isteri dia pergi bilik air pun dia rindu tunggu bini. Lamanya, kenapa awak pergi bilik air lama sangat? Saya rindulah. Ni mula-mula lah. Lama tak ada rindu-rindu. Seminggu tinggal. Ni orang kahwin rindu, biasa bilik air rindu. Kadang-kadang bini duduk kat dapur rindu, pergi usik bini kat dapur. Sebab saya rindulah duduk orang tamu tu. Sorang-sorang. Ini geng-geng buat terbiak mula-mula ni. Bila dia bina rumah tangga dia secara imajinasi yang melampau-lampau, dia tak realistik. Akhirnya tuan-tuan dia mula berbalak. Mula dia berlaku itu. Ini Allah uji rumah tangga ni. Rumah tangga ni macam orang belayar bot, tuan-tuan. Jangan tengok tenang air di kuala. Tengoklah gelombang di tengahnya. Macam mana cara menghadapinya. Tengok tempat tu tenang. Okey, berenang pun tak tenggelam. Jangan tengah tu ada gelombang. Bersedia gelombang, life jacket. Bersedia gelombang, tahan ubat mabuk, kita dah makan siap-siap. Bersedia gelombang, kita tahu nak buat apa. Nak pegang apa. Akhirnya bila kita melepasi gelombang, kita kenal lautan tu. Orang tak pernah tempuh gelombang, jangan kata dia kenal laut. Dia tak kenal laut. Orang yang tak pernah mengetahui tentang masalah rumah tangga, bagaimana hadapi, jangan kata dia kenal rumah tangga. Sebab tu tuan-tuan, kita tak ambil contoh rumah tangga orang baru kahwin 3-4 bulan. Baguslah, dia romantik lah, dia bahagialah. Baru kahwin 3 bulan. Aku pun macam tu. Tunggu 10 tahun. Tunggu 15 tahun. Dan tengok bagaimana rumah tangganya. Dan kita tahu dia orang berjaya. Maka fikir macam ni. Ini cara kita berfikir. Kemudian kata Syekh, bila kita ambil dunia, jaga adab kita. Allah Ta'ala benci pada orang ambil dunia tanpa adab. Dan jaga adab kita dengan manusia. Manusia ni perangai dia, kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu tak beradab dengan dia, 1 sen pun tak nak kasih kat kamu. Tuan-tuan marah tak tuan-tuan kalau kena tipu 1 sen? Marah. Saya marah mana-mana pasport ni tuan-tuan. Dia ni tak bawa balik 5 sen. Saya marah. Dan dia ambil hak saya. Saya minta balik 5 sen tu. Tuan-tuan, bukan kita sayang 5 sen tu, tapi adab dia tak ada. Ada setengah-setengah kedai-kedai besar ni tuan-tuan. Bila harga dia RM1.95, kita pun bagi RM2. Dia tak balik 5 sen. Tapi kalau kita tak bayar 5 sen, dia minta. Tengok cara dia. Saya pergi servis kereta saya. Servis. Kemudian adalah kurang berapa sen. Kurang. Saya kata, saya nak ni. Kita tak ada duit shilling. Tak, saya tak kira, saya nak. Saya nak tanya awak satu soalan. Kalau saya lah kurang sen ni, awak halal atau tak? Awak minta kan? Saya pun tak minta. Awak syarikat besar boleh minta. Bukan saya tak boleh minta. Tetapi bukan kita sayang duit tu, bukan. Kita berkait dengan prinsip. Orang kalau tipu kita 5 sen pun kita marah. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu ni kena beradab dengan orang. Kalau kamu tak beradab dengan orang, debu pun tak nak kasih kepada kamu. 1 sen pun tak kasih. Tapi bila kita beradab, tuan-tuan, orang sanggup beri belaka. Orang kata keep the change lah. Harga berapa? RM5. Ambil RM50. Keep the change. Kenapa? Sebab kita beradab. Lembut, baik. Oleh kerana itu, bila kita tahu hukum, jangan ambil hak orang. Jangan ambil. Manusia bila dia ambil hak dia, dia marah. Dan bila kita nak ambil hak dia, ambil dengan adab. Kadang-kadang kalau kita minta, kita parking kereta depan rumah dia, memang dia marah. Dia sembang yang isi, marah. Cuba kita, Assalamualaikum, cik boleh tak saya nak parking sekejap depan rumah? Dia tak ada masalah. Tak apalah cik, cik nak parking 2 tahun, saya okey. Dia bagi 2 tahun terus. Tuan-tuan, ada orang jaga parking yang sama parking. Oh, tuan-tuan, parking kalau kami kat Johor lah. Parking, bila kita buat dia sama kita. Tapi bila kita parking tak ada kad tu, kita cari orang tu, cari. Bang, boleh tak saya nak parking sekejap? Saya nak makan sekejap ni. Boleh? Boleh. Kita boleh. Tak samang dia. Sebab apa? Adab. Kita dengan polis pun sama. Bila kita kena saman, dah lah kena saman buat salah, biadab pula. Memang 2 saman lah. Cuba minta maaf cik, saya gini-gini. Tu dia tak apa-apa. Dan kalau disaman sekalipun, kita tak akan rasa galak apa pun. Sebab kita beradab. Bila kita beradab, insya-Allah Allah tenang kita. Bawa laju, oleh pun samang, kita minta maaf cik, saya silap sebab nak cepat tadi. Okey, tak apalah. Bawa bayar samang dekat sesen berdekatan. Walaupun dia berdekatan. Kita pun tenang sebab kita tak bergaduh. Bawa kereta pun tenang, tak apalah. Bukan rezeki kita hari ni. Kadang-kadang bila kita seberadab, tak apa-apa. Lain kali awak jangan buat lagi.
Okey, jalan terus. Tuan-tuan, hebatnya bila kita beradab dengan manusia. Manusia ni semua orang tak ada masalah kalau kita beradab. Kita boleh ambil apa nak. Tapi kalau kita tak beradab, 1 sen pun tak kasih. Itu memang salah kita. Islam mengharamkan kita walau ambil 1 sen ni orang. Dan kadang dia tak reda. Lepas tu kadang-kadang kita tengok syarikat-syarikat besar ni, dia bankrupt sebab tu. Sebab apa? Dia ambil orang 5 sen, 10 sen ni, dan kadang orang tak reda. Alasan ni senang, tak ada duit sen. Kalau kita lah pergi kedai ni, kita cakap alasan tu, mau diterima? Tak terima. Dia tuntut kita sampai kata, jangan ambil barang ni. Awak tak cukup 5 sen. Begitu perangai, cara kita katakan kapitalis bisnes. Orang Islam bisnes, kita tak ambil orang. Kalau dia patut kita balik 1 sen, kita balik 1 sen. Melainkan kita minta reda, cik, saya tak ada 1 sen, cik nak halal atau cik nak ganti benda lain? Atau tak apa, saya halalkan. Okey. Kadang-kadang dia ambil balik duit punjo kita tu. Duit cucur tadi, dia letak pada yang tabung depan tu. Dia bukan nak sangat pun, tapi dia nak kita ada adab. Berapa RM10.50, kita buat balik 5 sen. Dia ambil 5 sen, letak tabung depan tu. Jadi ingat, jangan ambil hak orang. Melainkan dengan adab. Kemudian bila mana kita bermuamalah dengan orang, ingat semuanya itu dengan izin Allah. Allah yang ilhamkan dia untuk beri kepada kita. Oh, jangan sampai peringkat kita anggap dia segala-gala. Muamalah kita dengan orang ni, tuan-tuan, adabnya Allah ajar kita. Bukan dia ajar, Allah ajar. Dan bila mana dia beri, kita tahu yang beri itu bukan dia, Allah yang ilhamkan dia bagi. Artinya dengan kata lain, kalau dia tak bagi, kita pun tak kisah. Sebab Allah Ta'ala tentukan yang lebih baik. Maka ini asas muamalah kita. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, guna akal. Tengok benda ni dalam kehidupan. Tuan-tuan, akal ini, tadi kita sebut 4 peringkat akal berfikir. Dengan wahyu, Quran, dengan hadis. Berfikir cara orang soleh. Berfikir dengan orang berjaya. Dan yang kelima yang saya lupa sebut tadi, berfikir dengan cara pengalaman, pengamatan. Tuan-tuan, amatlah manusia, amati manusia. Manusia ni, saya katakan pantang larangnya, bila kita tak reti muamalah dengan baik dengan dia. Kita kalau berbeza pendapat, jangan kita bodohkan pendapat dia, melainkan dia akan jadi musuh kita selama-lamanya. Tapi beradab. Tolak pendapat dia dengan baik. Maka itu menjadikan kita ada hubungan baik dengan manusia. Ini pantang berlainan pendapat, kita maki pendapat orang tu. Kita anggap ini pendapat bla-bla. Ini merosakkan untuk masa depan kita. Sebab itu gunakan akal untuk belajar pengalaman kita, pengalaman orang lain, pengalaman itu, pengalaman ini. Dengan cara tersebut, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, rezeki itu apa yang ditetapkan oleh Allah. Sambungan kepada apa yang disebut. Orang kalau buat baik pada kita, dia beri sesuatu itu dengan izin Allah. Allah ilhamkan pada dia. Ingat selalu begitu supaya apa? Supaya kita yang pertama dapat daripada manusia, kita kata Alhamdulillah. Dia lebih dulu daripada kita cakap pada orang tu terima kasih. Dapat sesuatu dunia orang bagi nasi lemak kita. Alhamdulillah, terima kasih. Orang belanja kita makan, kita sebut Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah mesti mendahului terima kasih kita pada manusia. Kenapa? Allah gerakkan dia. Awak ingat juga kat saya, Alhamdulillah, terima kasih. Betul ayat tu. Kalau kita sebut terima kasih, lepas sebut Alhamdulillah, kita bimbang. Salah ke Ustaz kalau saya, orang tu buat baik kat saya kata terima kasih, kemudian buat Alhamdulillah. Tak salah apa, cuma dia susunan ayat kan nak lebih cantik. Lebih cantik. Macam tuan-tuan pergi kedai makan, tuan-tuan order. Orang ambil order ni tahu cara tuan-tuan order ni ada otak tak ada otak. Cara berfikir. Bila kita orang yang order ni, tanda kita ada otak ni, kita akan order secepatnya supaya dia tak menunggu lama. Sebab lagi lama dia tunggu, lagi benci dekat kita. Lagi serabut kita tengok kita. Kita lawa pun jadi huduh lah. Sebab tu kadang-kadang saya bila masuk kedai makan, saya fikir sebelum masuk. Kenapa kita takut dia tunggu lama? Takut. Kita tidak mahu membebankan orang. Kita bayar tak? Kita ada akhlak dengan orang. Dan kadang kita pesan pada isteri kita, awak nak makan apa? Fikir sekarang. Oh, nanti saya nak fikir depan. Jangan. Tak ada kita dengan orang datang tanya order. Jangan biarkan dia menunggu lama. Kalau tuan-tuan nak fikir lama, tuan-tuan cakap nanti saya panggil awak datang. Boleh tak? Saya nak fikir dulu. Saya nak istiqarah dulu, semayang. Nanti awak datang. Maka yang ni, waiter bolehlah buat kerja-kerja lain. Ni kita saja seksa dia tunggu. Jangan saya fikir.
Siap dialog. Agak-agak awak apa yang sedap saya makan? Marah waiter ni. Apa yang sedap? Apa yang ni? Dia bincang lah. Bincang. Customer lain kita tak dilayan sebab dia bincang. Kita bukan begitu cara. Kita ada akhlak yang baik waktu mana kita bermuamalah dengan manusia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kita esok akan jumpa dengan Allah. Tuan-tuan nak jumpa Allah macam mana? Allah murka? Allah benci? Allah marah kat kita? Allah sumbat kita dalam neraka? Allah seksa kita? Macam mana kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala? Sebab itu kata ulama, hendaklah kamu letakkan keutamaan pemikiran kamu, persiapan, siaga kamu dalam bertemu dengan Allah dengan sebelah perkara. Dan bila kita nak bertemu dengan Allah, kita nak jaga sebelah perkara. Jadi kita tak akan bertemu dengan Allah melainkan dengan sebelah perkara ini. Yang kita insya-Allah kita akan sambung esok sebelah perkara. Bagaimana cara kita nak bertemu dengan Allah supaya Allah tidak Ta'ala redha kepada kita sebagai disarankan oleh para alim ulama. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.